Okay, kita tengok topik yang kedua. Topik yang kedua disebut kat sini spice thing up. Apa yang dikatakan dengan spice thing up ni? Ataupun lebihkan herba dalam kita punya makanan. So, dunia timur, kunyit dan curcumin digunakan untuk manfaat kesihatan yang selama beribu tahun. 12,500 kajian terbitkan setakat ini dan komuniti saintifik sedang mengejarnya. Komponen aktif dalam kunyit yang menghasilkan sebahagian besar manfaat kesihatan adalah curcumin. Dalam kunyit tu sendiri ada bahan disebut sebagai curcumin. Curcumin mengawal sistem imun termasuk banyak jenis sel imun. Ia juga menurunkan level pro-keradangan cytokine. Curcumin adalah antioksidan yang berkuasa tetapi ia juga merangsang penghasilan glutathione dan tingkatkan antioksidan dalam tubuh badan. Antioksidan ni apa dia punya manfaat dia? Antioksidan ni penting dalam tubuh badan kita sebab dia mencari ion-ion yang dibebaskan dalam tubuh badan kita yang boleh menyebabkan keradangan kerja antioksidan. So, curcumin dalam kunyit ni dilihat boleh membantu badan menurunkan keradangan. Juga curcumin menghasilkan kesan anti keradangan yang tinggi termasuk block action of NF-κB, protein yang mengaktifkan gen keradangan. Kajian juga menunjukkan curcumin melawan banyak keradangan, neurodegeneration, metabolic cardiovascular condition dan malah membantu mengelak atau merawat kanser. Curcumin juga bantu menyokong detoxification heavy metal dan chemical toxic. Malangnya sama ada turmeric ataupun curcumin tak semudah itu dapat diserap oleh usus. So kalau kita tengok kajian-kajian yang dibuat, malangnya curcumin ataupun turmeric ataupun curcumin ni dia taklah semudah kita makan kunyit tu okey kita boleh dapat antioksidan tu. Tak, dia tak semudah itu sebab 90% daripadanya akan dibuang. Untuk mendapatkan manfaat penuh, dia kata kita perlu ambil curcumin dalam bentuk specialized supplement yang lebih efektif untuk bantu meningkatkan penyerapan seperti papain atau liposomal curcumin nanoparticle atau curcumin phospholipid complex. Dia dalam bentuk supplementation. Lebih bagus lah kalau kita nak ambil curcumin ni. Kalau kita makan kunyit banyak pun belum tentu kita dapat manfaat daripada kunyit tu ataupun disebut sebagai curcumin. So lebih better kita ambil dalam bentuk supplementation. Dia dah dalam orang kata apa, dia dah dimudahkan untuk diserap oleh usus kita lah. So curcumin ni saya rasa dalam vitamin C Tuan Azwan Zainal dah letak dalam tu. So sudah tentu dia kata pengambilan kunyit ataupun curcumin dalam bentuk biasa juga memberi manfaat. Tak dinafikan lah kalau kita ambil kunyit dalam bentuk asal dia juga ada manfaat dia tersendirilah. Okay, bila ambil makanan ataupun tea ataupun tambahan black pepper yang meningkatkan papain untuk bantu penyerapan dengan lebih baik. So kalau kita ambil curcumin ni, kita ambil papain sekali untuk membantu penyerapan dengan lebih baik. Ia juga membantu jika diambil dengan lemak disebabkan curcumin adalah jenis larut lemak. So kita fahamlah dalam tubuh badan kita ada dua kaedah yang kita boleh guna untuk apa yang kita lakukan, sama ada dilarut air ataupun larut lemak. So curcumin ni dia adalah sejenis yang larut lemak. So kalau kita nak ambil curcumin ni kita makan sekali dengan lemak, so dia penyerapan tu lebih baiklah berlaku. So cadangan dosis adalah berbeza mengikut keadaan, berbeza setiap seorang, dia tak sama. Ada orang boleh ambil banyak, ada orang boleh ambil sikit, so dia bergantung kepada condition seseorang tu lah. So ini dia kata kena rujuk dengan orang kata doktor ataupun dietitian yang yang berpengalaman sebelum pengambilan, disebabkan ia boleh memekatkan darah dan boleh upsetkan kita punya digestion lah. So ada juga side effect daripada pengambilan curcumin ni. Kalau kita ambil secara berlebihan pun boleh menyebabkan berlaku keradangan juga kat kita punya usus. Okay, so itu saja antara topik hari ni yang kita tengok. Spicing up ni, kalau kata kat Malaysia ni kita memang makanan kita lah paling champion kan sebab kita banyak menggunakan herbs, rempah-rempah ni. Malaysia ni kita tak heran sangat kan sebab masakan kita. Sebab tu dalam MBB ni kita kata kita taklah makan rebus-rebus saja, kita tak makan kering-kering saja, kita makan yang sedap. Semua masakan asli Malaysia ni sebenarnya sangat-sangat sihat. Kalau kita tengok balik, banyak kita menggunakan rempah ratus, kita banyak menggunakan herba, kita banyak menggunakan macam-macam dalam masakan Melayu tu, untuk contohnya macam rendang, macam masak lemak. Banyak sumber alam yang kita gunakan tu. Benda tu sebenarnya memberi manfaat kepada tubuh badan. Kita sebagai antioksidan lah, sebagai antioksidan untuk tubuh badan kita. So makanlah balik, makan nasi tu biar lauk tu biar meriah, biar masakan tu pelbagai masakan. Sebab benda-benda ni selain daripada sedap, meningkatkan selera, dia juga meningkatkan kita punya antioksidan dalam tubuh badan. Okay.